Sebahagian kalau kita dengar para ulama yang hebat-hebat dulu, kadang-kadang kita ingat mereka ni memang daripada kecil dah bagus lah, dah hebat. Tetapi ada sebahagian daripada para ulama yang mana sejarah asal mereka dulu ada juga sejarah hitam, tetapi selepas mereka bertaubat, macam mana Allah ubah mereka, Allah ubah diri mereka daripada mereka yang jauh daripada agama Allah kepada manusia yang paling banyak menyumbang kepada agama Allah. Salah satu kisah Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi. Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi ni, masa dia muda dia, zaman yang kita kata zaman yang dia lo'lak lah, dia minum benda-benda yang memabukkan, dia kacau orang, dia macam something kat tempat dia. Sampai satu hari tiba-tiba dia nampak ada satu rombongan ramai tengah ikut seorang syekh yang tua. Dia pun pelik, dia tengah duduk masa tu, dia tak kenal. Dia kata, ada apa orang ramai-ramai ikut ni? Dia pun rasa macam nak pergi tengok. Dia macam orang yang hati kering. Dia datang-datang, dia terus pergi kat depan tu, jumpa dengan syekh tu. Dia tak tahu syekh tu adalah Syu'bah bin Al-Hajjaj. Syu'bah bin Al-Hajjaj ni seorang ulama yang besar, yang hebat zaman tu, zaman Imam Malik. Dia meninggal tahun 160 Hijrah di Iraq. Syu'bah bin Al-Hajjaj populariti dia lebih popular daripada khalifah. Dia tak kenal sebab dia bukan orang yang bergelumang dalam bidang ilmu. Macam orang sekarang kenal artis tapi dia tak kenal ulama, dia tak kenal ni kan. Jadi dia kata, siapa engkau? Syu'bah kata, Syu'bah ni dia antara orang yang keras jugalah. Apa yang kau buat? Maksudnya kata, kau kerja apa? Maksudnya apa benda yang buat kau ni macam popular sungguh ni, ramai orang ikut? Dia kata tak ada apa, muhaddis. Maksudnya dia kata aku sampaikan hadis Nabi. Dia pun kata, apa benda hadis Nabi tu? Dia tak pernah dengar, dia tak pernah belajar. Apa benda hadis Nabi? Mai dengar sikit. Syu'bah bila dia tengok, sebab dia tahu Abdullah bin Maslamah Qa'nabi ni macam orang yang tak ada malu, tak ada adab, dia tak mau sampaikan. Dia buat tak tahu. Sampai Abdullah bin Maslamah Qa'nabi ni dia keluarkan pisau dia, acu dekat Syu'bah. Kau cerita sikit, apa benda hadis tu? Aku dah tanya. Dia punya gangster. Syu'bah pun sampaikan satu hadis, disebut sanad dia sampai kepada Nabi. Dia sampaikan satu hadis. Nabi SAW bagi tahu, idza lam tastahi fasna' ma syi't. Kalaulah kamu tak ada malu, buatlah apa yang kamu suka. Itu hadis Nabi, tetapi dia sampaikan hadis itu dengan konteks Al-Qa'nabi. Tiba-tiba hadis tu, Qa'nabi ni rasa macam sentak dia punya hati dia. Dia rasa macam, dia rasa macam, aku ke orang yang tak malu tu. Seolah macam Nabi beritahu, kalau tak malu buatlah apa-apa. Bukan suruh buat, tapi maksudnya itu sarkastik. Sampaikan Qa'nabi ni tiba-tiba dia senyap, dia patah balik, tiba-tiba dia rasa insaf. Dia kata kat mak dia, kalau kawan-kawan dia datang bagi tahu dia tak ada, dia minta buang semua dia punya air-air yang memabukkan tu semua. Dia kata dia nak berubah, dia insaf, dia sebab first kali step dia kena jauh daripada kawan-kawan dia lah. Kawan-kawan lah yang selalu merosakkan kita. Kalau circle kita kawan-kawan yang baik, insya-Allah kita jadi baik. Kalau circle kita kawan-kawan yang tak baik, kita pun juga akan terpengaruh. Jadi dia pun tanya kepada orang, aku nak berubah, aku nak belajar agama, daripada mana aku boleh belajar? Jadi dia orang kata, dekat Madinah tu ada seorang ahli hadis, seorang ulama yang cukup terbilang lah, yang paling terkenal pada zaman tu, Imam Malik bin Anas, yang meninggal tahun 179 Hijrah. Dia pun tanpa ragu-ragu, tak tahu siapa Imam Malik, tapi orang duk kata Imam Malik ni hebat, dia pergi bertahun-tahun tak balik, sampailah wafatnya Imam Malik. Syu'bah meninggal tahun 160, Imam Malik 19 tahun lepas tu. Dia belajar betul-betul, dia belajar hadis dengan Imam Malik, sampailah dah berlama tu, akhirnya Al-Qa'nabi dikenali sekarang sebagai salah seorang anak murid yang terulung Imam Malik. Antara perawi kitab Muwatta' Imam Malik, seorang yang menjadi ulama hadis selepas daripada itu. Dia balik-balik nak jumpa dengan Syu'bah.
yang mana Syu'bah ni orang pertama lah yang sampaikan hadis kepada dia, orang yang pertama yang memberi kesedaran kepada dia. Tetapi bila dia pulang, Syu'bah telah meninggal. Maka itulah satu-satunya hadis yang Al-Qa'nabi riwayatkan daripada Syu'bah. Banyak lagi kalau kita kongsikan, nak kongsikan macam mana cerita. Kalau kita kongsi tentang Fudail bin Iyad sezaman dengan Abdullah bin Mubarak. Fudail bin Iyad orang saleh yang terkenal pada zaman tu. Macam mana asalnya dia dulu diceritakan dia adalah seorang perompak. Dia ada pernah hendak melakukan perkara yang tak elok pada seorang wanita, tetapi bila mana terdengar wanita itu sedang membacakan ayat alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq, tidak, maksudnya masihkah mereka itu menangguh-nangguhkan lagi setelah mereka mendengar ayat-ayat Allah, peringatan daripada Allah dan apa kebenaran yang Allah turunkan, masihkah lagi kita nak menangguhkan? Tak nak berubah-ubah lagi, tak nak ambil iktibar lagi. Dia insaf. Selepas daripada tu dia belajar, dia menjadi sambungan seorang tokoh yang sangat terkenal pada zaman dia. Itu kita nak bagi tahu pengampunan daripada Allah, taubat daripada Allah ini jangan kita ambil mudah. Kadang-kadang orang yang bertaubat ni jadi lebih baik daripada kita. Sebab itu kita tengok betapa ramai orang Islam yang mana orang Islam lahir sebagai orang Muslim, tetapi kita tidak menghargai agama kita sebagaimana orang-orang yang masuk Islam kemudian hari, yang mana mereka daripada kekufuran tetapi kemudian Allah beri mereka cahaya hidayah, mereka lebih appreciate dengan agama kita. Mintalah pengampunan daripada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun.